Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua murid-murid yang cikgu kasihi sekalian. Saya harap kamu semua sihat dan bersedia untuk belajar. Hari ini kita akan sambung dengan topik wang bahagian keempat, iaitu bahagian terakhir. Kamu akan belajar tentang aset dan liability, faedah dan cukai pendapatan. Okay. Di akhir pembelajaran hari ini, kamu seharusnya sudah pandai, sudah mengenali aset, liability, faedah dan cukai pendapatan. Selepas mengenali, kamu juga mampu untuk menyelesaikan masalah aset, liability, faedah dan cukai pendapatan. Sekarang mari kita kenali apakah aset. Okey, aset adalah apa yang dimiliki seperti wang tunai ataupun harta. Contoh lain boleh jadi kenderaan. Kenderaan ni boleh jadi kereta, basikal, motosikal, lori, apa saja kenderaan, simpanan ataupun pelaburan kita di bank, rumah ataupun bangunan lain seperti rumah kedai ataupun rumah pun boleh jadi rumah teres ataupun rumah pangsa, bangunan lain lah selain daripada rumah yang didiami, itu juga aset. Emas boleh jadi sama ada dalam bentuk gold bar atau dalam bentuk kepingan-kepingan emas ataupun barang kemas yang dipakai, sijil simpanan premium, tanah sama ada tanah tu diusahakan ataupun tanah tu terbiar, selagi ianya milik kita, ia masih dipanggil sebagai aset. Dan juga satu lagi, saham. Ini semua adalah aset yang kamu perlu ketahui. Sekarang mari kita kenali pula apakah liability. Liability adalah tanggungan kewangan ataupun hutang. Contoh yang pertama, cukai. Cukai boleh jadi cukai perkhidmatan, cukai pendapatan ataupun cukai pintu. Yang kedua, ansuran kenderaan. Okey. Contohnya kita memiliki kereta, kita ada kereta. Tapi kereta tu kita tak ada bayar habis lagi. Kita masih ada lagi bayaran kepada bank. Kenapa wujudnya bayaran kepada bank? Kerana macam ni kita nak beli kereta tu, contohnya kereta tu dengan harga RM150,000. Okey, kita tak ada duit sebanyak RM150,000 tapi kita nak guna kenderaan tu, maka kita menggunakan khidmat bank untuk membayar bagi pihak kita kepada kedai kereta. Jadi secara dengan cara itu kita dapat guna kereta tu, tapi kita perlu bayar kepada bank secara sedikit-sedikit setiap bulan. Okey, mungkin dalam masa 7-5 tahun. Itu dipanggil ansuran kenderaan. Okey. Yang contoh ketiga, hutang kad kredit. Kad ada dua jenis, kad kredit dan kad debit. Kad kredit, saya terangkan dulu kad debit. Kad debit akan mengurangkan jumlah dari simpanan kita. Katalah dalam bank kamu ada RM2,000, kamu buat belian di pasaraya, kamu gunakan kad debit, belian tu RM200. Jadi bila kamu gunakan kad debit, duit kamu yang RM2,000 itu akan berkurang. Dia akan jadi RM1,800 dalam bank. Dia akan ambil duit kamu. Manakala kad kredit pula, dia tak akan sentuh duit simpanan kita di bank. Dia akan menyenaraikan hutang-hutang kita yang baru. Dia akan katalah kita guna untuk buat belian, beberapa belian. Jadi ianya semuanya adalah hutang yang perlu dibayar. Dia tolong bayar dulu, kemudian nanti kita bayar kepada bank. Okey. Ansuran rumah. Saya tulis ansuran rumah, dia boleh jadi juga ansuran bangunan. Apa-apa sahaja bangunan yang kita beli dan kita belum habis bayar lagi kepada bank, sebab bank tolong bayar kepada tuan punya rumah atau tuan punya bangunan tu, maka itu juga ansuran, maka itu juga adalah liability. Contoh lain ialah tabung pinjaman pelajaran. Kenapa wujudnya pinjaman pelajaran? Kerana bila nanti kamu masuk ke universiti akan memerlukan perbelanjaan yang besar. Okey, kena bayar tempat tinggal kamu di asrama. Okey, kemudian nak bayar yuran pengajian kamu. Jadi kebanyakan orang akan ambil pinjaman pelajaran ini dan bila mereka bekerja, mereka perlu bayar semula. Okey, ansuran perabot dan juga barang elektrik juga termasuk sebagai liability. Ada pelbagai syarikat, ada pelbagai kedai yang beri perkhidmatan ni. Antara contohnya Singer, Seng Heng, Cox Memon, itu yang beberapa yang saya boleh sebut lah, yang memberikan kemudahan
ansuran perabot ataupun barangan elektrik. Sekarang mari kita buat perbandingan aset dan liability yang dipunyai oleh dua orang, iaitu Encik Latif dan juga Encik Faris. Okey, di bawah ni mencatatkan aset dan liability bagi Encik Latif serta Encik Faris. Okey, pendapatan tahunan mereka, jumlah duit yang mereka terima secara setahun, okey, adalah sama, iaitu RM51,000. Okey, mari kita hitung jumlah aset dan liability Encik Latif serta Encik Faris, dan supaya kita boleh nilai siapa yang mempunyai aset dan liability yang lebih tinggi. Okey, ini Encik Latif punya pendapatan tahunan RM51,000. Aset dia, apa yang dimiliki, rumah RM90,000, simpanan tetap, kereta. Manakala hutang-hutang dia, liability yang ditanggungnya ialah pinjaman perumahan, pinjaman kereta dan pinjaman pelajaran. Bila kita jumlahkan, aset yang dimiliki oleh Encik Latif ialah RM160,000, manakala liability-nya ialah RM98,000. Baik, mari kita lihat pula Encik Faris. Encik Faris pendapatan tahunannya RM51,000. Okey, rumah yang dimiliki RM90,000, simpanan tetap, kereta. Ini semua aset dia, jumlahnya RM121,000. Manakala liability-nya perumahan, kereta, pinjaman pelajaran, hutang kad kredit, jumlah liability-nya ialah RM55,000. Sekarang mari kita tentukan siapakah yang mengurus keuangan dengan lebih bijak antara Encik Latif dan juga Encik Faris. Okey, caranya ialah kita kena ambil aset tolak liability. Okey, kita tengok siapa punya aset yang lebih daripada seorang lagi. Okey, kalaulah Encik Latif asetnya RM160,000, manakala liability RM98,000, kita tolak dan dapat jawapan RM62,000. Encik Faris pula aset RM120,000, liability RM60,000. Jawapannya RM60,000. Okey, sekarang kita bandingkan. Encik Latif lebihan aset dia RM62,000, manakala Encik Faris lebihan asetnya RM60,000. Jadi siapakah yang lebih bijak menguruskan kewangan kat sini? Siapakah yang ada lebihan aset yang lebih banyak? Bagus, Encik Latif lah yang lebih bijak menguruskan keuangan kerana dia mempunyai lebihan aset yang lebih banyak berbanding Encik Faris. Dia RM62,000, Encik Faris RM60,000. Okey. Sekarang, mari kita fikir bagaimana Encik Faris dapat mengurangkan liability-nya. Saya berikan awak dua contoh. Dia boleh mengurangkan tanggungan kewangannya, tanggungan hutang kewangannya dengan cara mengurangkan perbelanjaan yang tidak mustahak. Tidak mustahak ni bermaksud yang tak penting sangat lah, yang kalau tak ada pun tak apa. Seperti siaran televisyen berbayar, okey, ataupun apa-apa lagi lah yang kamu boleh fikirkan. Lagi satu, Encik Faris boleh mengurangkan liability-nya dengan cara berbelanja dengan berhemah. Apa maksud berbelanja dengan berhemah? Ia bermaksud bukanlah tak belanja apa-apa, tapi dia perlu utamakan yang sangat-sangat penting. Benda-benda seperti yang lebih kepada keseronokan, yang bukan sangat keperluan, yang tu dia kena kurangkan. Dia kena bezakan antara keperluan dan kehendak. Kehendak contohnya pakaian, makanan, tempat tinggal. Yang tu dia kena belanja, betul-betul kena belanja lah. Manakala yang lain keseronokan seperti pergi melancong, siaran televisyen berbayar, yang tu dia kena kurangkan. Jadi kat sini kita boleh buat kesimpulan. Kalau aset melebihi liability bermakna itu adalah pengurusan kewangan yang baik. Sebaliknya, kalau liability lebih banyak berbanding dengan aset, itu merupakan pengurusan keuangan yang kurang baik. Sekarang mari kita kenali apakah faedah. Faedah adalah sejumlah wang yang diperoleh atas simpanan wang di bank. Maksudnya, faedah adalah sagu hati dari bank. Sebab kita menyimpan di bank, dia akan berikan sagu hati. Tapi dia untuk berlaku adil, dia tak akan berikan dalam jumlah wang. Contohnya macam ni, dia tak akan umumkan siapa yang menyimpan di bank saya untuk tahun 2019, semua orang akan dapat RM100. Kalau macam tu tak adil lah. Kalau orang yang simpan RM100 dapat RM100 juga. Manakala orang yang simpan RM100,000 pun dapat RM100 je duit bonus dari bank. Itu tak adil.
Jadi supaya adil, dia akan buat pengiraan dalam bentuk peratus. Bergantung kepada berapa banyak kita simpan. Kalau kita simpan banyak, kita akan dapat banyak. Kalau 3 simpan 10,000, maka pengiraannya ialah 3% dari 10,000. Kalau simpan RM100, maka pengiraannya ialah 3% dari RM100. Adil lah kan? Siapa simpan banyak, dapat banyak. Okey, sekarang kita tengok situasi ni. Ibu, kenapa ada RM12.90 dalam buku akaun saya? Oh, itu adalah nilai faedah 3% yang diberikan oleh bank dalam setahun. Okey, kalau kita tengok buku bank dia ni gambar buku bank. Tercatat pada 31 Disember 2015 ni, mereka masukkan wang ke dalam bank RM430. Selepas itu, jadi baki bank dia ni mungkin dia buat pembukaan akaun RM430. Kemudian mereka tak masukkan apa-apa wang, tak juga mengeluarkan wang, tak buat apa-apa transaksi dalam akaun tersebut. Bila mereka buat semakan pada 31 Disember 2015, tercatat kat sini faedah RM12.90. Faedah dividen bonus. Okey, bila dah RM12.90 ni, duit dia menjadi bertambah kepada RM442.90. Jadi apakah faedah, apakah bonus ni? Maksudnya wang bagi kita duit. Okey. Cara nak mengira nilai faedah, masih ingat lagi kan? Kalau kadar faedah 3% ni adalah kadar faedah. Manakala kalau nak cari dalam jumlah wang, itu dipanggil nilai faedah. Nilai faedah adalah simpanan, formula dia simpanan darab faedah, darab tempoh. Pada kat sini kadar faedah lah. Okey. Simpanan kat sini RM430, kadar faedahnya 3%, tempohnya 1 tahun. 430 dan 3% bermaksud 3/100. Okey, sekarang kita dah buat pengiraan ni, kita guna teknik pemansuhan. Nombor bulat kat sini masukkan dengan penyebut di bawah. Bila kita dah masukkan macam ni, kita boleh darab lah 3/10 darab 1, 3/10. Semua ni. Okey, kemudian yang 430 ni sifatnya tak adalah sebab dah masuk. Jadi 43. Sekarang macam mana nak selesaikan ni? Kita selesaikan yang ni dulu lah. Kalau 43 dengan 10 kita nak masukkan pun boleh, tapi saya rasa takut kamu keliru. Kita buat yang atas dulu, kita tak masuk, kita darab dulu ni. 43 darab 3, 43 darab 3. Okey, RM129. Jangan lupa per 10. Macam mana nak buat per 10 tu? Okey, bagus. Per 10 bermasuk bahagi per 10. Ini samalah juga dengan maksudnya 129 bahagi 10. Macam mana bahagi 10? Perlukah kita bahagi dengan bentuk lazim? Bagus. Masih ingat kan formula biki dika? Okey, sekarang kita gunakan biki, maksudnya bahagi ke kiri. Untuk 129 ni, manakah titik perpuluhannya? Ya, titik perpuluhannya di belakang. Kalau bahagi, kena gerak ke kiri. Berapa kali nak gerak ke kiri? 1 kali kerana kerana bahagi 10. Gerak sekali. Sekarang titik perpuluhan dah berubah ke sini. Maka jawapannya ialah RM12.90. Okey. Itu adalah nilai faedah yang diperoleh oleh Rina kerana telah menyimpan dalam tempoh setahun. Okey. Jadi kamu kena ingat kadar adalah untuk peratus. Nilai pula dalam bentuk wang. Bonus ataupun dividen adalah nama lain bagi faedah yang diberikan oleh institusi keuangan. Selain daripada dikenali sebagai faedah, ia juga boleh dikenali sebagai bonus dan juga dividen. Okey, apakah pula cukai perkhidmatan? Kita lihat ini adalah situasi di restoran. Okey, ayah dia tanya, harga ni dah lepas makan lah ni kan. Bila dia nak bayar tu dia minta, dia dah bayar. Kemudian dia dapat balik resit dan dia cakap, ada cukai 600 ni. Ada cukai 600 sebanyak RM2.70. Kenapa? Kan? Dia buat bayaran untuk sate perut, sate ayam, sate perut, ketupat ABC.
tebika sebanyak RM45.80, sepatutnya tiba-tiba ada cukai perkhidmatan, cukai sebanyak RM62.75 dan jumlah bayaran yang dikenakan kepada mereka ialah RM48.55. Okey, kenapa dia tanya? Mereka jawab jumlah itu termasuk cukai perkhidmatan 6%. Cukai perkhidmatan ni dikenakan kepada pelanggan yang mengunjungi tempat-tempat seperti menggunakan perkhidmatan seperti restoran makanan segera, KFC, McDonald, Pizza Hut. Itu dikenakan cukai perkhidmatan. Cukai perkhidmatan juga dikenakan jika kita menggunakan khidmat tempat letak kereta ataupun perkhidmatan hotel. Kamu menginap di hotel dikenakan cukai perkhidmatan lah sebanyak 6%. Okey. Begitu juga kalau kita menggunakan perkhidmatan seperti pengangkutan seperti kapal terbang, itu juga dikenakan cukai perkhidmatan. Bagaimana kita nak mengira cukai perkhidmatan tu? Okey, samalah seperti pengiraan yang melibatkan peratus yang lain. Cukai perkhidmatan ni adalah 6% daripada jumlah. Okey, samalah seperti yang lain. Kalau ada 6%, ini membawa maksud 6/100. Manakala daripada yang depannya adalah peratus ataupun pecahan, ia membawa maksud darab. Jumlah kat sini adalah jumlah yang asal dia ni, RM45.80 yang sebelum tambah cukai. Okey, jumlah harga-harga barangan yang dia tengah makan semua, yang dia sedang makan semua ni lah. Okey, ni adalah RM45.80 darab. Okey, macam mana nak selesaikan ni? Kita darab dululah. Kita tak nak buat pemansuhan kat bawah sebab tak ada sifar. Lagi satu saya bagi tahu, walaupun ada sifar kat sini kan, kamu nampak ni. Okey, kamu tak boleh masukkan sifar di bawah. Kenapa tak boleh? Kerana sifar ini adalah untuk bahagian sen. Sifar yang ada pada bahagian sen tak boleh masuk dengan 100. Tak boleh. Okey, sekarang kita darab. 6 darab RM45.80. Kalau sekekok tukarkan RM45.80 darab 6. Dapat RM274.80. Lepas tu ada lagi per 100. Per 100 ni bermaksud bahagi 100. Bahagi 100 macam mana nak buat? Kena buat dalam bentuk lazim ke? Tak payah. RM274.80 titik berbelah kat sini bahagi 100. Ingat biki dika. Okey, bagi 100 bahagi ke kiri. Ke kiri berapa kali? Sebab bahagi 100 ada dua sifar, bergerak ke kiri 2 kali. 1, 2. Sebab itulah ini jawapan dia, RM2.74. Dia sampai tempat 3 tempat perpuluhan kan. Jadi kita tak nak pakai sampai 3 tempat perpuluhan untuk sen. Kita akan bundakan ia kepada 2 tempat perpuluhan menjadi RM2.75. Okey, ini adalah cukai perkhidmatan dia yang bertambah, bayaran yang bertambah. Okey, jadi nak tahu berapa nak kena bayar, kita akan ambilkan RM2.75 tambah dengan RM45. Baiklah, contoh seterusnya masih tentang cukai perkhidmatan, cuma sedikit berbeza. Untuk soalan tadi, diminta kita untuk mencari jumlah bayaran setelah diberikan cukai perkhidmatan. Baik, soalan ni lah, soalan berikutnya ni diberikan pada kita jumlah bayaran dan juga cukai perkhidmatan, tapi dia nak cari bayaran asas. Bayaran asas tu bermaksud bayaran asal lah, tanpa cukai perkhidmatan. Jumlah bil RM217.30. Bayaran ini termasuk cukai perkhidmatan RM12.30. Maaf. Okey, jadi kat sini ni cukai perkhidmatan. Lepas tu dia kena bayar dengan jumlah RM217.30. Soalan minta kita cari berapakah bayaran sebelum cukai perkhidmatan dikenakan. Okey, boleh faham? Jadi, saya ulang, jumlah maklumat yang kita ketahui, jumlah bil RM217.30 dan cukai perkhidmatan RM12.30. Sekarang kita nak cari bayaran asas, bayaran tanpa cukai perkhidmatan. Okey, jumlah bayaran adalah sama dengan bayaran asas tambah cukai perkhidmatan.
jumlah bayaran kita tahu RM217.30. Bayaran asas kita tak tahu, yang ni yang kita nak cari. Cukai perkhidmatan yang dikenakan adalah RM12.30. Maka kalau kita nak tahu bayaran asas ni, yang ni kita bawa ke arah sana, bawa persamaan sebelah sana. Nah, dekat sini sebenarnya operasi tambah. Bila ke sana dia akan berubah operasi menjadi operasi tolak. Setelah ditolak, kita dapat bayaran asasnya ialah RM204.70 bermaksud sebelum dikenakan cukai, bayaran dia ialah RM204.70. Baiklah, sekarang mari kita lihat penyelesaian masalah melibatkan aset dan juga liability. Jadual di bawah menunjukkan jumlah aset dan liability Puan Chua dan Puan Wang. Siapa yang lebih kaya? Seperti contoh tadi, kalau kita nak tentukan siapa yang lebih kaya, kita akan cari lebihan aset. Kita akan buat penolakan. Okey, sekarang kita tolakkan aset Puan Chua. Tolak aset liability Puan Chua, kita dapat baki aset RM80,654. Lebihan aset dia lah. Manakala Puan Wong pula, aset dia tolak dengan liability-nya, dapat lebihan aset RM68,293. Jadi, kesimpulannya siapa yang lebih kaya? Kita lihat siapa yang punya lebihan aset yang lebih tinggi. Ya, Puan Chua lebih kaya berbanding Puan Wong kerana Puan Chua mempunyai lebihan aset yang lebih tinggi berbanding dengan Puan Wong. Baiklah, sekarang kita akan lihat penyelesaian masalah melibatkan faedah. Abang Haikal membuat pinjaman RM90,000 dari tabung ekonomi kumpulan usaha niaga atau dikenali sebagai tekun untuk memulakan perniagaan. Dia perlu membayar sumbangan sebanyak 4% setahun daripada nilai pinjamannya. Yang ini penting. Berapakah nilai sumbangan itu pada setiap bulan? Okey, boleh faham tak? Dia pinjam RM90,000 daripada Tekun. Tekun ni satu institusi yang menolong peniaga-peniaga kecil nak memulakan perniagaan. Okey, tapi mereka akan adalah balik dia punya sumbangan kepada Tekun. Sumbangan dia adalah sebanyak 4% setahun dari berapa yang dipinjam. Kalau dia pinjam banyak, maka banyaklah yang dia kena beri sumbangan. Kalau dia pinjam sikit, maka lebih sedikit yang dia kena beri sumbangan. Jadi soalan tanya, berapakah nilai sumbangan Abang Haikal tu? Abang Haikal kena beri berapa setiap bulan? Kalau setahun, dia berapa jumlah dia, dan nak tahu pula untuk sebulan. Okey, macam mana kita nak selesaikan? Sebelum tu kita lihat maklumat-maklumat penting yang ada pada ayat soalan ini. Kita tahu pinjamannya RM90,000 dan peratus sumbangan adalah 4% setahun yang dikenakan oleh Tekun. Tekun cakap 400 sumbangan adalah 4% setahun. Berapakah nilai sumbangan sebulan? Okey, yang nak cari untuk sebulan pula. Sekarang mari kita kira nilai sumbangan untuk setahun dahulu. Okey, nilai sumbangan untuk setahun adalah 4% daripada pinjaman. 4% bermaksud 4/100. Daripada ialah darab, pinjamannya ialah RM90,000. Bila kita buat penyelesaian, kita dapat RM3,600. Macam mana nak selesaikan ni? Selesaikan dengan cara masukkan. Okey, masukkan kat sini. Tinggal 4 darab RM900. Kita pun buat pengiraan. RM900 darab 4. Sifar darab 4 sifar, sifar darab 4 sifar, 9 darab 4, 36. Jawapannya 3,600. Okey. Kita dah tahu nilai sumbangan untuk setahun. Maksudnya setahun dia kena bayar RM3,600. Tapi soalan tak nak tahu berapa untuk setahun. Soalan nak tahu untuk setiap bulan. Jadi macam mana nak tahu untuk setiap bulan? Kita tahu setahun ada 12 bulan. Ya, betul. Kita kena buat operasi bahagi. Nak tahu nilai sumbangan untuk setiap bulan, kita ambil nilai sumbangan setiap tahun bahagi dengan 12 bulan. Nilai sumbangan setahun RM3,600. Satu tahun ada 12 bulan. Bahagikanlah. Dapat RM3,000. Okey, boleh faham tak?
Okey, saya buatkan gambar rajah RM3,600 ni untuk setahun. Setahun ada 12 bulan. Januari, Februari, Mac, April, Mei, Jun, Julai, Ogos, September, Oktober, November, Disember. Okey, daripada Januari sampai Disember kena bayar setiap bulan. Jadi kalau kan daripada kan biasa kita dah buat dalam kelas kan, kalau lebih banyak nak tahu untuk setiap satu sikit ni, kita gunakan operasi bahagi. Sekarang mari kita lihat penyelesaian masalah yang melibatkan cukai perkhidmatan. Pada musim cuti yang lepas, Farah bersama keluarganya menginap di sebuah hotel di Pulau Langkawi. Ini sebelum waktu PKP lah kan, sebelum waktu COVID Sebanyak 6% cukai perkhidmatan dikenakan. Ibu Farah membayar RM477. Berapa hari dan berapa malamkah dia dan keluarganya menginap di hotel? Ada gambar rajah kat tepi, kita tengok gambar rajah ni, kena tengok. 2 hari 1 malam RM150 tanpa sarapan pagi. Oh, Farah tak akan dapat sarapan pagi, percuma lah. Kalau dia nak sarapan pagi, dia kena bayar ataupun dia bawa bekal sendiri ke. Lepas tu, dan plus ada tambah kat sini, termasuk 6% cukai perkhidmatan. Jadi sekarang ni dia bayar lagi banyak kan dari RM150, sebab ada cukai perkhidmatan. Dan ditulis kat sini 2 hari 1 malam. Minimum lah ni. Ini paling sikit menginap di hotel 2 hari 1 malam. Kenapa 2 hari 1 malam? Kenapa tak 1 hari 1 malam? Siapa tahu? Siapa biasa di hotel kan tahu, kita kalau masuk hotel, dia tak akan bagi kita masuk pagi-pagi. Sebab waktu tu ada pelanggan lain dalam hotel tu, dalam bilik kita tu. Dia akan tunggu pukul 12. Pelanggan tersebut dah keluar, dia kemas-kemas, selepas itu baru dia bagi kita masuk. Okey, dan paling sikit kita akan menginap 2 hari 1 malam kerana kita masuk hari yang pertama, lepas tu malam tu kita bermalam, esoknya kita waktu untuk check out, waktu untuk keluar adalah sama, pukul 12 juga. Kalau kita nak sambung, kita sambunglah, tapi hari yang berikutnya akan bermula pada pukul 12 tengah hari yang berikutnya. Faham? Jadi sebab tu dipanggil 2 hari 1 malam, sebab kita masuk pukul 12 tengah hari ni, tidur 1 malam, pukul 12 tengah hari esoknya dah tamat untuk bayaran 2 hari 1 malam. Okey, boleh faham? Jadi berbalik pada soalan ni, dia dah bayar RM477. Sekarang nak tahu berapa hari dan berapa malamkah sebenarnya mereka bermalam di hotel tersebut. Okey, sekarang mari kita kira dulu cukai perkhidmatan. Cukai perkhidmatannya 6% daripada bayaran. Bayarannya berapa? RM150. 6% daripada RM160 ialah RM9. Okey, katalah kita kira dia untuk yang dia menginap untuk 2 hari 1 malam lah. Kalau dia menginap 2 hari 1 malam, dia bayar RM150. Cukai perkhidmatannya RM9. Jadi dia bayar keseluruhan RM159. Belum lagi capai 477 Okey, kalau kita cuba pula untuk 3 hari 2 malam. Kalau 3 hari 2 malam, RM159 untuk 1 hari. Dan 2 hari 1 malam, kemudian RM159 tambah lagi, jumlahnya RM318. Belum capai lagi kan? Lepas tu, kalaulah kita kira pula untuk 4 hari 2 malam, RM318 tambah lagi 1 hari RM159, ia akan menjadi RM477. Maka kat sini kita boleh buat kesimpulan, Farah dan keluarganya menginap di hotel selama 4 hari 3 malam. Okey? Itu sahaja pelajaran kita pada minggu ini. Saya harap kamu dah faham dan jelas dengan pelajaran pada hari ini. Tahniah kerana kamu murid yang rajin belajar, dan ingat, kejayaan dicipta oleh orang yang biasa-biasa, tapi dia berusaha secara luar biasa. Jumpa lagi.